tanggungjawab kita bukan saja sebagai pengendali maklumat untuk tujuan pilihan raya semata-mata sebagai tanggungjawab teras kami dalam parti, tetapi kita memperluaskan peranan pergerakan puteri itu kepada dengan mewujudkan cyber troopers. Kita bekerjasama begitu baik dengan pergerakan pemuda di dalam melahirkan penulis-penulis politik yang boleh bukan saja mempertahankan parti tapi juga melakukan serangan kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh pembangkang di blog-blog dan di media sosial ini. Ini saya kira amat penting dan alhamdulillah kita pada ketika ini kita telah wujudkan cyber troopers. Kita mempunyai lebih daripada 600 bloggers dan juga 600 bloggers yang lain yang menyokong kepada apa yang kita perjuangkan. Dan blog-blog yang telah kita bangunkan termasuklah Facebook, Twitter dan sebagainya sudah mempunyai pengikut lebih daripada 12,000 dan pengunjung lebih daripada 2 juta. So inilah antara peranan-peranan yang kita boleh mainkan sebagai anggota parti untuk membantu parti itu sendiri. Dan pasti ramai yang masih terasa kegagalan ketika pilihan agung yang berlangsung sebelum ini. Jadi semangat itu banyak yang ingin ditawarkan kepada perjuangan parti. Jadi soal implementasi pelaksanaan sejauh mana kehebatan dan cabarannya, YB? Sekarang ini kita ada dalam kaedah pilihan raya dan banyak program kita menjurus ke arah persiapan jentera kita dan momentum yang kita dapat garapkan daripada Perhimpunan Agung yang lepas. Saya dan Datuk Rosnah sebagai Ketua Pemuda dan Ketua Puteri memang memberi tumpuan kepada persiapan jentera kita di setiap peringkat, di negeri, di bahagian dan juga di peringkat DUN dan juga cawangan. Dan bagi kita ulang tahun UMNO yang ke-66 ini adalah mungkin peluang yang terakhir untuk kita menaikkan semangat ahli-ahli kita sebelum kita berperang dalam pilihan raya yang akan datang, di mana amat penting bagi kita untuk meletakkan UMNO ini sebagai sebuah parti yang sentiasa relevan, terutamanya kepada anak muda. Dan kita kena hantar satu mesej, iaitu UMNO, walaupun kita kenang jasa UMNO pada dalam sejarah negara kita, jangan kita bersandarkan kepada sejarah semata-mata. Untuk kita pikat minat anak muda ini, kita perlu tawarkan apa yang UMNO boleh buat untuk mereka untuk masa yang akan datang. Dan sudah pasti wawasan kita, wawasan Perdana Menteri kita untuk memajukan negara kita ini adalah bagi saya satu tawaran dan satu wawasan yang cukup baik kepada anak muda. Dan itulah semangat yang kita nak bawa sampailah ke pilihan raya. Ada kerisauan daripada YB semangat anti-establishment yang diwujudkan. Beberapa kali YB ada disebutkan bahawa itu cuma segelintir yang tidak mewakili sejumlah besar mahasiswa-mahasiswi. Namun tidak bimbang ianya akan menjadi merebak, menjadi virus yang akan membunuh perjuangan. Saya rasa anti-establishment ini adalah satu keadaan yang natural di kalangan segelintir anak muda dan mahasiswa. Dan jangan kita terlalu menolak perasaan tersebut ataupun pendapat dan pandangan tersebut. Maka kita perlu terus engage bersama mahasiswa yang pro dengan kita ataupun yang anti-establishment, kerana itulah aspirasi orang muda. Saya waktu universiti saya anti-establishment, keluar universiti last-last jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia juga kan. Jadi jangan kita menolak walaupun mereka anti-establishment, jangan kita label mereka sebagai anti-UMNO. Kita engage dengan mereka, kita mendampingi mereka. Satu hari nanti mungkin mereka rasa bahawa inilah perjuangan yang sebenar. Dari segi revolusi yang mereka mahukan, kita menjadikan pelbagai peluang, memberikan pelbagai ruang untuk mereka perbaiki diri. Jadi antara konfliknya antara ingin menjadikan bangsa kita bangsa yang hebat, bangsa yang survival, dengan bangsa yang terlalu dimanjakan, yang ingin disuap, dikenyangkan. Apa mungkin cara terbaik untuk kita selesaikan masalah ini supaya nanti mereka keluar menjadi satu bangsa yang hebat, menjadi diri, YB? Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin tadi mengenai betapa kita tidak boleh bersandarkan kepada sejarah semata-mata untuk menarik golongan ini. Kita harus memperlihatkan keikhlasan dan sesuai dengan tagline kita, iaitu UMNO Pembela Rakyat, itu harus kita resapi di dalam setiap jiwa anak muda, yang hanya UMNO yang mampu untuk membela mereka. Dan sudah tentu kita berhadapan dengan senario di mana golongan muda ini berpecah kepada beberapa golongan. Namun pendekatan kita harus kita mainkan dengan satu untuk memperkukuhkan
tindakan-tindakan, langkah-langkah kita untuk bukan saja untuk memberikan message, ya, tetapi juga untuk dirasai oleh golongan muda ini, kitalah ya yang memainkan peranan untuk membantu mereka, bukan saja membantu semata-mata, tapi juga memberi ruang kepada mereka untuk mengeluarkan idea, bebas untuk mengeluarkan idea, dan serta memberikan satu message bahawa kita memberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu perlulah mempunyai had-had tertentu sekiranya masalah keselamatan negara merupakan persoalan yang penting. Itu yang harus kita pertahankan, kerana peranan golongan muda sama ada daripada dulu hinggalah sekarang, walaupun dalam suasana politik yang berbeza, cabaran yang berbeza, peranan tetap satu. Golongan muda merupakan tonggak kekuatan negara dan itu kekal, ya, daripada dahulu hingga sekarang, dan orang muda harus memahami bahawa kita punya peranan yang besar untuk menentukan hala tuju negara ini. Ya, kita banyak ada saluran yang baik untuk interaksi, ya. Tapi cabaran ialah untuk berdepan dengan golongan yang biadab, yang kurang ajar, yang terlalu sebagainya, ya, yang barangkali mengganggu keamanan di dalam negara kita. Apakah itu satu perjuangan yang besar? Media maya ini memberikan satu lautan cabaran yang cukup hebat, ya, yang kita tidak tahu pun siapa di sebaliknya. Tetapi itulah dia, mereka baling batu sembunyi tangan, kemudian menjejaskan, menabur fitnah itu. Fitnah itu dibimbang akan menjejaskan integriti, kerana dengan integriti yang tercela itu akan menyebabkan ianya menjadi buah mulut orang lain. Bagaimana Wadi? Ya. Sudah pasti kalau ada siapa-siapa yang melanggar undang-undang, kita harap tindakan diambil terhadap mereka. Tetapi kita kena terima, contohnya Fitri tanya tadi soal suara-suara yang begitu ramai, begitu banyak dalam lautan media sosial pada hari ini. Kita kena terima hakikat bahawa inilah perkembangan yang hakiki dalam sebuah demokrasi yang sedang matang, ya. Dan inilah sebenarnya apa yang kita kena tangani. Kita jangan ambil sikap bahawa kita kena tutup semua saluran. Kita kena pulang kepada keadaan terdahulu di mana kita perlu ada demokrasi yang terkawal dan kita tak perkembangkan ruang keterbukaan kepada mereka. Kita kena terima hakikat. Perdana Menteri kita nak kepada keterbukaan. Kita pindah AUKU supaya pelajar-pelajar universiti boleh terlibat dalam politik. Kita mansuhkan ISA. Kita buat macam-macam untuk menunjukkan kepada rakyat kita bahawa negara kita dan kerajaan Barisan Nasional UMNO terbuka kepada kritisism, kepada apa sahaja pandangan. Jadi kita kena menghayati kedudukan pada hari ini. Jadi jangan kita rasa takut. Kalau mereka salah, melanggar undang-undang, tidak akan diambil terhadap mereka. Tetapi kita kena berani untuk berhadapan dengan satu dunia di mana siapa saja boleh memberi pandangan, siapa saja boleh membuat satu kritikan, dan kita sebagai ahli politik, kita kena respon. Dan jangan kita melenting, tiba-tiba ada orang kritik, we have to be brave. Itu punchline dia. Okey, jadi tercabar dengan golongan yang tidak berterima kasih. Ya, diberikan sesuatu tapi dibalas dengan pelbagai tumahan dan sebagainya. Inilah sebahagian cabaran yang perlu kita hadapi, dan sekiranya kita orang kata menolak kepada keadaan ini ataupun merasa tercabar dan sebagainya, bolehlah kita katakan kalau kita nak berumah di tepi pantai itu, kita kena tahu, ya, kita berhadapan dengan ombak dan sebagainya. Jadi kita harus bersedia ke arah itu, ya. Yang penting sekali lagi saya tekankan adalah kesabaran dan juga keikhlasan kita, ya. Kita tidak harus berhenti berjuang hanya kerana kita dikritik, hanya kerana kita dituhmah dan sebagainya. UMNO mengalami banyak tumahan, fitnah dan sebagainya. 66 tahun usia yang matang. Dalam 66 tahun, dan UMNO juga sering diheret kepada situasi yang berlaku, termasuklah hal-hal keluarga pun UMNO telah dikaitkan. Ya, jadi ini merupakan satu situasi yang perlu hadapi, tapi pada masa yang sama, yang seperti yang saya katakan tadi, kita harus menjiwai dan seterusnya memastikan bahawa UMNO tetap, ya, walaupun dengan cabaran yang mendatang, walaupun dengan tuhmahan yang telah dilemparkan, kita harus terus berada ke hadapan, kerana perjuangan ini adalah perjuangan yang berpanjangan, ya, yang memerlukan pengorbanan dan sebagainya. Dan Wabi rasa risiko itu adalah mungkin nanti pada satu tahap adalah satu makanan untuk Wabi. Bagi kita, saya dan Datuk Rosnah, kita sebagai ahli politik, kita berada di barisan hadapan perjuangan ini. Dan akhirnya
survival kita sebagai ahli politik dan survival parti kita terletak dalam tangan rakyat pada pilihan raya akan datang. Jadi risiko dia setiap 5 tahun kita serah kembali amanah tersebut kepada rakyat dan kita pulangkan keputusan itu kepada mereka dan kita buat yang terbaik. Macam Rosnah kata tadi, ini perjuangan kita buat secara ikhlas untuk agama, bangsa dan negara. Perjuangan kita tak pernah anjak daripada jalan tersebut. Dan kita harap bahawa rakyat akan terus kekal bersama dengan UMNO dan bersama. Berasabah sang saka bangsa. Terima kasih untuk YB Khadijah Jamaluddin, Ketua Gerakan Pemuda UMNO dengan buah fikiran yang tajam dan juga berani ambil risiko. Juga untuk YB Datuk Rosnah Haji Abdul Rashid Sherlin, Ketua Gerakan Puteri UMNO, walaupun sayapnya baru tetapi boleh mengepak tinggi. Itu yang kita doakan. Terima kasih bersama kami di Indonesia. Terima kasih. Ya. Dan nanti kita nak bersama melihat ini laporan berkaitan dengan